Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi berkaitan dengan la haula wala quwwata illa billah. Sambungan daripada video-video yang lepas. Setelah kita nampak daya upaya kita itu adalah amanah daripada Allah, daripada penyaksian yang kita telah menyaksi pada diri kita itu, seperti mana di dalam Al-Quran Al-Zariyat ayat 20-21 Allah Ta'ala suruh lihat kepada diri kita, ada dalil yang kukuh pada diri kita. Setelah penyaksian selesai, maka nampaklah kita daya upaya kita itu yang ada pada kita, dan kita pun telah mengaku penyaksian daripada asyhadu an la ilaha. Kita mengaku daya upaya kuasa yang ada pada diri kita bukan milik kita. Daya upaya itulah yang menjadikan kita berkuasa melakukan itu dan ini. Setelah kita mengaku bukan milik kita, dan kita juga mengaku milik Allah Ta'ala, sampailah kepada akuan istighna itu, sumpah kita itu, akuan kita itu, illallah, melainkan Allah. Jadi setelah kita mengaku kuasa yang ada kat kita, daya upaya yang ada kat kita bukan milik kita tetapi milik Allah, dari situlah kita mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala untuk menggunakan daya upaya itu untuk digunakan dalam kerja buat kita. Kerja buat untuk mencari rezeki, kerja buat untuk belajar, kerja buat untuk beramal. Semuanya perlu menggunakan daya upaya kuasa yang ada pada kita. Setelah kita membuat pengakuan melalui 2 kalimah syahadah tadi, maka dapatlah keredaan daripada Allah Ta'ala. Gunakanlah daya upaya itu, amanah itu, dengan sebaik-baiknya. Buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, jangan buat apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pada masa itu, jika kita guna daya upaya itu untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka berdosalah kita. Maka tunggulah balasannya. Maka duduklah kita sentiasa di dalam la haula wala quwwata illa billah.
Maka rujuk pula di dalam surah Ar-Rahman ayat 13. Allah Ta'ala tanya, nikmat yang mana satukah dengan nikmat itu? Kamu tidak mendustakan aku. Jadi selama ni kita diucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, dapat pangkat, Alhamdulillah, dapat rezeki, Alhamdulillah, dapat itu, dapat ini, Alhamdulillah. Tapi syukur itu mendustakan Allah Ta'ala. Kerana syukur itu hanya di atas keuntungan kepada diri kita, barulah kita ucap Alhamdulillah. Berniaga untung, Alhamdulillah. Bila berniaga rugi, diam, tak sebut Alhamdulillah. Itulah gambarannya, kepahaman kepada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kita hanya tahu bersyukur di atas hal-hal yang menguntungkan kita saja. Tapi syukur yang manakah yang tidak mendustakan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tanya di situ, syukur yang manakah dengan syukur itu kamu tidak mendustakan aku? Syukur yang Allah Ta'ala tunggu-tunggu dari setiap manusia. Dan syukur itu tidak mendustakan Allah Ta'ala. Ialah syukur setelah mengesahkan Allah Ta'ala. Melalui kepahaman dua kalimah syahadah jugalah yang menjadikan kita telah mengesahkan Allah Ta'ala. Kita telah menafikan segala kuasa-kuasa lain, termasuklah kuasa yang ada pada diri kita. Kita telah menafikannya. Termasuklah kuasa-kuasa di luar daripada diri kita, di seluruh alam. Apa sahaja yang berlaku di seluruh alam atas kekuasaan Allah Ta'ala. Bila kita telah menafikan, kita telah mentiadakan Tuhan, bermaksud segala kuasa-kuasa lain yang terjadi, sama ada kuasa yang ada pada diri kita ataupun kuasa yang ada di luar daripada diri kita. Itulah yang dikatakan kita telah mentiadakan Tuhan. An la ilaha, kita telah menafikan segala kuasa-kuasa lain melainkan Allah, illallah, melainkan Allah. Maka tidaklah lagi kita menyebut Ya Allah, Ya Tuhanku, kerana kita telah mengesahkan Allah Ta'ala melalui kefahaman dua kalimah syahadah. Itulah makna yang sebenar yang dikatakan mengesahkan Allah Ta'ala. Sehingga kan kuasa yang ada kepada kita pun kita nafi. An la ilaha, kuasa yang ada di luar daripada diri kita pun kita nafi, melainkan Allah, illallah. Contoh, kalau orang tanya kita siapakah yang berkuasa menjadikan segala-galanya di dunia ini,
Kalau jawab Tuhan, makna kita belum mengesahkan Allah Ta'ala. Kita kena jawab Allah, barulah dikatakan kita telah mengesahkan Allah Ta'ala. Kalau selalu kita sebut Ya Allah, Ya Tuhanku, setelah kita faham dua kalimah syahadah, maka kita tak akan sebut Ya Allah, Ya Tuhanku. Kita akan sebut Ya Allah. Itu tandanya kita telah mengesahkan Allah Ta'ala. Daya upaya yang ada kat kita tu, kuasa lah. Itulah kuasa yang ada pada kita, yang menjadi Tuhan kepada diri kita. Kita telah menafikannya, melainkan Allah. Rujuk surah An-Naba ayat 20. Gunung ganang ditiup ke udara menjadi debu, maka jadilah bayang-bayang, seperti panas di hujung padang pasir. Itulah cerita kiamat. Tapi bukan kiamat seperti yang kita faham dunia digulung tu, bukan. Itu kiamat diri kita, di mana kuasa yang ada pada diri kita tu diangkat balik, diangkat balik. Kalau dulu kita ada kuasa melalui jawatan tinggi, melalui jawatan itu menjadikan kita berkuasa. Apabila jawatan itu telah diambil balik ataupun kita telah tiada lagi menjawat jawatan itu, maka kuasa di atas jawatan itu sudah tiada. Maka yang ada hanya ingatan. Tinggal bayang-bayang itu maksudnya ingatan, hanya tinggal di dalam ingatan. Gunung ganang diangkat ke udara menjadi debu, itu maksudnya kuasa melalui jawatan tadi sudah tiada, sudah diangkat balik, diambil balik. Begitu jugalah kuasa yang ada kepada diri kita. Dulu kita boleh tumbuk orang mungkin jatuh, pengsan, jatuh, cedera. Kita boleh berdiri dengan teguhnya. Kita boleh berlari ke sana kemari. Suara kita yang kuat, mata kita yang terang, telinga kita mendengar dengan jelas, pernafasan yang sempurna, ingatan yang sempurna. Tapi semua itu akan ditarik balik, dikiaskan kepada gunung ganang diangkat ke udara menjadi debu. Itu maksudnya, diangkat balik. Maka yang ada hanya dalam ingatan sahaja. Dulu aku berjawatan ini, aku berkuasa mengarah orang buat itu, buat ini. Sekarang tiada lagi. Dulu aku boleh berlari dengan lajunya, sekarang tidak boleh lagi. Dulu aku boleh bercakap dengan lantang, dengan suara yang lantang, tapi sekarang tak boleh lagi. Dulu aku boleh melihat dengan terang, sekarang sudah mula kabur-kabur. Dulu aku mendengar dengan jelas, sekarang dah mula tidak berapa jelas. Kuasa kita telah diangkat. Itulah yang dimaksudkan seperti panas di hujung padang pasir.
panas di hujung padang pasir tu makna nampak ada tak ada macam tu. Macam kejap ingat, kejap tak ingat macam itu. Maka amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu, yang menjadikan kita berdaya upaya itu, akan diangkat sedikit demi sedikit. Akan diangkat sedikit demi sedikit. Maka pada masa itu yang ada hanya dalam ingatan kita sahaja. Jadi gunalah kuasa, daya upaya yang ada pada diri kita itu ke jalan yang diredoi oleh Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala redha melalui kepahaman dua kalimah syahadah, jangan rosakkan keredaan itu. Jadilah perangai yang mulia seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah, yang ditunjuk oleh Rasulullah, Sidi Amanah Tabligh Fatonah dan Al-A'radul Basariyah. Itulah yang dikatakan Muhammadun. Sampai di sini dulu penyampaian saya. InsyaAllah di masa akan datang kita sambung lagi.